أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة وكذا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بالتابعين ولهم بالإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقني فهما. ربي يسر وتعالى والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف وجوع ونقص من الأموال وأنفسهم والثمرات. صدق الله العظيم. Yang terhormati Tuan Imam, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para ustaz, para alim ulama, sidang Jumaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan kepada kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman dan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beruang dan peluang kepada kita menjadi hamba-hamba yang sentiasa berada di sisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak melalaikan kita dan tidak lupa kepada kita. Alhamdulillah, pada Jumaat ini kita seperti mana biasa masih lagi berada dalam SOP. Walaupun lunas tidak termasuk dalam PKPD, tetapi kita masih lagi dalam keadaan SOP PKPP, dan kita tak masuk dalam golongan Tengko, di mana beberapa tempat di Kedah semakin meningkat, antaranya di Sungai Petani, di sebelah Jitra. Jadi kita kena berhati-hatilah, semoga tidak sampai kepada kita, insyaAllah. Di mana Desa Aman, kawasan Desa Aman ataupun kawasan high-tech pun di semalam ada suspek di Taman High-tech sebelah Politeknik. Jadi kita berhati-hatilah supaya kita semua kita jaga kita, insyaAllah sama-sama kita jaga. InsyaAllah mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada keadaan ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita ambil ruang dan peluang. Sebenarnya kuliah Jumaat ni sebenarnya kita nak galakkan supaya datang awal. Sebab sekarang ni kita tetapkan bila saja azan pertama dilaungkan, maka pintu pagar masjid akan ditutup. Kita nak displaykan supaya kita ambil rukun-rukun Jumaat. Kadang-kadang mari Jumaat sampai habis khutbah kedua baru sampai. Kalau uzur syar'i tak apa, tapi yang ni uzur lari daripada tamu dengan khutbah, yang ni masalah. Soal tidur dengan khutbah tak apa, dia main lena, terlena lawak macam mana? Bukan dia lena, dia terlena. Itu tak nak kata apa lah. Tapi kalau sengaja lena bawa bantal main, tu cerita lain. Jadi kita nak faham. Jadi insyaAllah, pertama sekali sifat orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya iaitu sifat tawakal.
Sifat tawakal ini merupakan salah satu di antara cabang iman. Cabang-cabang iman yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita bertawakal dengan Allah dan bersabar dengan ujiannya. Nah, bertawakal kepada Allah dan sabar dengan ujian. Ini sifat orang beriman. Sebab itu Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفٍ. Sesungguhnya kami Allah menguji kamu dengan suatu pencobaan. وَالْوُجُوعِ وَنَقْثٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِهِمْ بِالثَّمَرَاتِ. Allah Ta'ala uji kita dengan ketakutan, Allah uji kita dengan kelaparan, Allah uji kita dengan kekurangan harta, kerana diri manusia dan juga dengan berbagai-bagai keadaan. Ini semua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita nak supaya kita bertawakal. Ada orang yang Allah uji dengan harta yang banyak. Kita jangan untuk kata bila harta banyak ni hebat lah. Tidak ada ujian. Ada ujian di sebalik harta. Apabila Allah beri rezeki banyak, duit banyak, Allah uji pula dengan harta kita. Ada orang Allah uji dengan anak-anak. Ada orang yang Allah uji dengan isteri. Allah uji dengan isteri. Sebab tu orang lelaki ni dia kena ada sifat sabar. Sabar ni kena ada. Kan? Sifat sabar. Tak kira lah siapa dia pun, dia kena ada sifat sabar. Kerana ini sebahagian daripada sifat-sifat supaya kita ini menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena ada sifat-sifat ni. Apa dia? Antaranya iaitu sabar dan tawakal. Saya ambil dua abad ini. Ayat ini jelas menerangkan kepada kita malapetaka yang Allah turunkan kepada kita ini berupa perasaan takut. Ada orang ditakut dengan kemiskinan, takut bahaya perang, takut macam mana Covid ni, takut kena penyakit Covid. Takut apa? Takut kemalangan jiwa. Takut mari masalah ni dalam keluarga kita dengan kita sekali dia harai. Kadang-kadang dia tak mari kat kita, tapi dia mari dalam keluarga kita yang menyebabkan kita sekali kena. Kita jadi susah juga. Kena kat anak kita. Tak kesusah kita. Kadang-kadang. Sebab itu kesusahan inilah yang Allah ujikan kepada kita ini ada sebab dia. Sebab apa? Ini adalah percobaan daripada Allah. Sebab tu nak tengok kita, asbabnya nak tengok, nak uji kita di mana keimanan kita dengan Allah. Nak uji kita di mana kesabaran kita dengan Allah. Adakah kita semakin dekat dengan Allah? Sebagaimana ayat yang sekali kita sebut, tasbih syurga. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada daya dan upaya. Kita ni sifat kita ni lemah. Sifat kita ni sebagai makhluk yang lemah. Kan? Siapa yang hebat? Siapa yang power? Siapa yang kuasa? Allah Ta'ala. Kan? Macam mana hebatnya kita tidak dilawan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kena jaga benda ni. Sebab tu sifat sabar ini juga meletakkan kita ini daripada apa? Daripada hati. Wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmin umur. Surah Luqman ayat yang ke-17. Allah berfirman, bersabarlah, teguhlah hati kamu atas cubaan yang menimpa diri kamu tu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk hal-hal yang diberatkan nilainya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang sabar, Allah Ta'ala lipat ganda pahala dekat dia. Kau senang tuan-tuan. Kan? Sebab itu benda yang paling kita sayang. Kan? Allah uji nak tengok kita sabar tak sabar, Allah uji dengan benda yang kita sayang. Berapa ramai tuan-tuan orang aksiden kereta. Walaupun dia sayang, sama-sama jaga. Dia pun tak mau aksiden. Jangan kita anggap bahawa bila aksiden ni orang salah, orang ni salah, orang ni salah, semua orang salah. Kan? Kadang-kadang kita sendiri, dia mari pada kita tapi kita tak nampak kita salah. Orang juga yang salah. Macam mari satu benda musibah, orang salah. Kita tu ni jari kat orang je. Orang ni sebab dia lah, sebab ginilah, sebab inilah. Kan? Tak pernah kita nak kata ni mungkin Allah izin. Sifat orang beriman dengan Allah, dia mesti ada kaitan dengan Allah. Sebagaimana yang pada bulan lalu saya sebut,
Di antaranya ujian yang Allah berikan kepada kita, kita wajib beriman, wajib yakin ma asaba min musibah biiznillah. Kena yakin. Kita kadang-kadang Allah beri kenikmatan kepada kita, kita lupa pemberian Allah. Kita lupa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang bagi kat kita. Nah, Allah berikan kepada kita nikmat. Allah berikan satu benda kepada kita supaya apa? Supaya semua ini nak letakkan kita ni sentiasa berada dalam golongan orang yang terdekat dengan Allah. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwal hasb. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Nah, sebab tu kita kena banyak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dia? Selain daripada sabar, tawakal. Tawakal dia ada banyak cara. Bila sebab tersebut sabar dengan tawakal ini dekat. Ada kisah dalam satu sirah ceritakan bagaimana sifat orang yang sabar. Sebab tu para sahabat yang pergi berperang, pertama sekali dia sabar, tawakal dan sabar. Ada dua. Walaupun pergi itu dalam keadaan tawakal. Ada kisah peperangan Hunain. Waktu saat itu tentera Islam ramai, tentera musuh sikit. Waktu itu orang yang pergi berperang ni dia lupa bahawa dia pergi ni kerana Allah. Sebab tu tuan kita ni bila buat satu kerja, kita mesti sifat orang beriman kepada Allah mesti mula dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita tawakal ada dua kaedah. Bukan orang kata tawakal takut apa ke kawi. Kan takwi itu kan hak Allah Taala. Kan? Kita tawakal juga. Tawakal apa dia? Tawakal ni nak menjadikan asbab keluar daripada masalah tu. Kita duduk di rumah, sembahyang di rumah, masjid, kunci apa semua, itu sebahagian daripada tawakal. Bukan tawakal ni kena mari juga tepuh pergilah macam mana pun dah. Bagaimana seorang sahabat, dia duduk di hadapan rimau, singa yang garang, tapi hebatnya hati dia ni, dia tawakal kepada Allah. Apa cara dia? Dia sabar, diam. Bila dia diam diri depan singa tu lari. Hebat. Macam mana tuan? Sebab tu saya teringat seorang ulama besar di Terengganu dulu, Tuan Guru Haji almarhum Tuan Guru Haji Abbas. Hebatnya Tuan Guru Haji Abbas ni, dan dia pertama sekali seorang yang sabar. Kata kira apa dia kat dia pun, dia senyum. Dia sentiasa senyum. Orang yang pemurah senyum dia. Tapi dalam keadaan senyum dia tuan-tuan, subhanallah, kita jangan lupa kadang-kadang orang yang senyum, orang yang sentiasa berada dalam keadaan dekat dengan Allah ni, Allah letakkan mereka ni apa dia tuan? Rahmat, barakah. Kadang-kadang kita tak nampak barakah dia. Bukan dia nak kata karamah, tak. Dia bukan ada karamah. Tapi kadang-kadang karamah itu terlindung. Kita kata, oh dia ni hebat, mana dia ni. Kadang-kadang dia terlindung karamah dah. Subhanallah. Ni para ulama, dia senyum. Sentiasa orang kata apa, dia pada apa. Tapi dalam keadaan senyum tu lah orang mari bagi duit kat dah. Kadang orang marah dekat dia, orang kata apa kat dah, tapi orang tengok dia senang hati. Kita pun macam tu kan. Kalau kita sentiasa senyum dengan orang, senyum, jumpa dia senyum. Tapi jangan hak jenis senyum, hak jenis memang dia jadi senyum seorang-seorang, macam mana tu cerita lain. Kan? Senyum. Sekarang ni nak bersalam tak boleh pakai tumbuk lah. Penumbuk lah. Nak bersalam tak boleh pakai tumbuk lah. Tumbuk. Kan? Ni cerita baru tuan. Tak pernah kita tengok. Sekarang ni dia mari mesti menumbuk pula lah. Dulu salam tak mau, ujung jari lah cuik, macam-macam pusing lah. Lah ni tak ada apa, dah kena penumbuk lagi. Penumbuk pun penumbuk lah. Tapi kita menganggap bahawa ini sebahagian daripada apa? Akrab. Bukan sajalah tumbuk dah. Keakraban. Subhanallah. Keakraban apa? Keakraban hati dan jiwa kita. Sebab tu dalam hak senyum tadi ni, dia kena sabar. Sabar senyum. Sabar. Orang kata apa dia pun senyum je. Kita dah belum apa-apa lagi penumbuk dulu. Kan? Marah, kata macam-macam, keluar habis.
Lepas tu baru kita rasa balik silap aku tadi. Rasa kawan tu terasa apa aku cakap tadi. Masa tu subhanallah. Sebab apa? Kerana apa? Kerana orang yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu Taala hilang sifat sabar dia, maka tidak adalah kebaikan daripada ujian yang Allah beri kepada dia. Sebenarnya Allah bagi satu benda tentang kita ada asbab. Bukan saja-saja dia ada asbab. Bahkan kata di antaranya firman Allah Subhanahu Taala, wa asa an taqrabu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci akan sesuatu sedangkan ia hakikatnya adalah baik bagi kamu. Tuan-tuan, kita jangan lupa ada benda kadang-kadang kita benci kepada satu benda. Kaya Allah sebut, wa asa an taqrabu syai'a wa huwa khairul lakum. Kita benci kepada satu benda, tapi pada hakikatnya Allah beri satu benda itu adalah ada kebaikan kat kita. Memang kita tak suka. Macam COVID ni memang benda yang menakutkan dan menyusahkan semua satu dunia. Tapi ada benda kadang-kadang yang kita tak nampak. Apa yang tersirat di sebalik ujian tu. Subhanallah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan kamu kasih akan sesuatu sedangkan ia sebenarnya adalah buruk bagi kamu. Allah juga yang mengetahui tetapi kamu tidak mengetahui. Allah nyatakan dalam ayat. Allah kata ayat surah Baqarah ni ayat yang ke-216 ni Allah kata apa? Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kita kasih satu benda. Kita sayang kepada satu. Tetapi rupa-rupanya sebenarnya dia membawa keburukan kepada kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah jualah yang mengetahui, tetapi kamu tidak mengetahui, kata Allah. Nak beritahu kepada kita ada benda kadang-kadang, tuan-tuan. Ada benda yang menyebabkan daripada benda yang mana kita benci itulah Allah dekatkan kat kita. Ada. Cuba kita tengok dalam hidup kita mesti ada. Sebab apa? Sebab dia bawa kebaikan dekat kita. Ada hikmah di sebalik tu. Hak yang kita sayang-sayang, rupanya benda itulah buat menyakitkan hati kita. Subhanallah. Sebab tu sebahagian daripadanya dijelaskan dalam tafsiran. Ibarat seorang anak kecil yang sedang bermain senjata tajam. Pisau. Lalu pun kita pun rampas. Ambil. Untuk apa? Untuk mengelak dia cedera dan luka. Maka kita tak peduli dia menangis, marau dan sebagainya. Ini sifat kita. Kenapa? Kerana sayang kepada anak kita. Sayang kepada budak tadi. Ini yang mengkhabarkan kepada kita bahawa apa? Sifat sayang kadang-kadang tuan-tuan ada benda yang membawa keburukan kepada kita. Sebab itulah kita kena ingat bahawa sesuatu benda yang Allah hantarkan kepada kita mesti ada sebab. Sebab tu Allah minta supaya kita ni apa dia? Tawakal. Tawakal apa dia? Sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal kepada Allah, berdoa tawakal. Dalam tawakal kita ada usaha. Selain daripada kita tawakal, ambil ubat. Usaha ambil ubat. Atas ambil ubat itu tawakal kepada Allah. Bukan asbab ubat tadi, tapi asbab daripada benda yang kita usaha tadi Allah beri kebaikan. Padahal ubat tu bukan doktor tu pandai, bukan doktor tu yang menyembuhkan dah. Tapi pasal pergi makan ubat tu dah usaha. Ada usaha yang kadang-kadang kita rasa kecewa seolah-olah kita kecewa dengan Allah. Kita makan ubat tak jadi-jadi. Orang lain makan sekali satu biji sembuh. Kita sama juga penyakit dengan dia, spesies yang sama, lebih kurang. Kecil manis. Orang cerita pasal apa? Aku frutum pergi. Pahit macam mana pun tak apa. Sebab orang lain makan pahit sembuh. Kita pun cuba lah cari hak benda pahit. Alih-alih hak yang kecil manis sembuh, Ki makan manis. Sembuh kecil manis, kena makan manis. Kan pelik. Makan apa? Madu. Sifat yang berlawanan yang kita tak sangka. Ini sifat berlawanan dari hidup kita, tuan. Sebab tu tuan-tuan pergi ke hospital, obat kuning hak luka, tuan-tuan.
Kita tahu ke kau boleh mari pada apa? Sifat dia mari daripada semula jadi. Dia sifat berlawanan. Kalau tuan-tuan kena patut di ular, racun yang nak matikan racun ular tadi adalah sebahagian daripada daging ular. Kita tak percaya entah. Contoh saya bagi. Obat luka. Iaitu apa? Dia buat daripada kaca. Ekstrak kaca tu jadikan obat luka. Mula siapa ya? Yang tuan-tuan rasa sejuk apa semua tu, yang tu dia panggil edible alcohol. Dia tak jadi najis, edible alcohol ni. Lepas tu kita kena faham, ni konsep apa? Ini sebahagian daripada sifat berlawanan dalam perubatan. Begitulah kita juga ada sifat berlawanan. Sebab tu kalau orang kata demam panas, pergi jemur panas pagi. Demam kuning pasal pergi jemur panas. Sebab matahari ke pagi dia keluar dalam keadaan cahaya warna kuning. Sifat berlawanan. Kadang-kadang langgar fitrah kita. Tak kena. Dah ada kebaikan. Sebab tu orang tua buat tu ada kebaikan. Yang pentingnya kita apa dia? Wa may yatawakkal 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kita berusaha cari jalan. Selain daripada kita duk tunggu ya Allah bagi, dah ada usaha kita. Apa dia? Kita mengharapkan kod dengan satu benda Allah Ta'ala sembuhkan kita. Subhanallah. Itu atas hikmah. Betul ilmu. Bukan ilmu duduk subhanallah sembuh teman. Kan? Tapi Allah Ta'ala suruh kita berusaha kepadanya agar kita ni tidak menyalahi daripada satu benda. Apa dia? Harap kepada makhluk pula sampai hingga kita bercanggah dengan iman. Sebab tu tawakal ni salah satu di antara sifat ciri-ciri orang beriman kepada Allah, sifat mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena faham bahawa kenapa kita bertawakal? Kerana salah satu di antara sifat orang beriman. InsyaAllah. Sebab tu kita kena usaha supaya apa? Supaya kita dekat dengan Allah. Supaya kita semakin dekat, makin usaha, makin dekat dengan Allah. Bertawakal, di selain kita bertawakal, iaitu kita menjadi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menjadi orang yang kufur dengan nikmat. Sebab tu kita bila mari, pasal apa mari awal ke masjid? Sebab nak dapat pahala, nak dapat ganjaran. Apa pasal dapat ganjaran? Sebab nak dapat apa dia? Dalam kubur. Kan? Nak dapat syafaat dalam kubur nanti. Sebab apa nak masuk dapat syafaat dalam kubur? Sebab nak masuk syurga. Dia ada sebab tu. Sebab apa yang kita nak semayang apa semua? Sebab saya ni hamba. Kita ni hamba Allah. Sebab apa kena semayang? Yalah sebab sifat hamba Allah kena sujud kepada Allah. Kan? Maka kalau kita tak payah berdoa sudahlah boleh masuk syurga. Tak kena, sebab kita kena usaha. Apa dia usaha kita? Nak jadi orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Nampak cantik. Sebab tu kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah. Kita kena apa? Kita kena bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita limpahan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita keberkatan hidup. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, keluarga yang sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Sebab apa? Sebab kita ni semua nak menuju ke satu tempat. Semua nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usaha. Macam mana nak usaha? Iaitu kita sentiasa dekat dengan saudara kita, jaga sebelah, jaga jiran kita, jaga saudara kita. Mudah-mudahan antaranya nak dapat berkat tu, kita kena keluar zakat. Jadi insya-Allah pada hari ini Ustaz Tuan Imam kita yang terbahagia kita pada hari ini, insya-Allah telah pun sampai. Jadi insya-Allah kita sama-sama menggunakan Jumaat sekejap lagi dengan sama-sama kita mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita keluarkan harta kita. Mudah-mudahan dengan harta tu sebahagian daripada usaha. Apa dia usaha tu? Usaha nak dapat barakah daripada Allah, nak dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sekali dulu pada tengah hari ini. InsyaAllah imam dan khatib kita iaitu Ustaz Muhammad Nur Salam bin Saleh, iaitu pegawai zakat Kulim yang bersama dengan kita insyaAllah pada hari ini. Dan insyaAllah pada lusa ni 31 bulan
hari kebangsaan. Jadi di negeri Kedah dan seluruh negara tidak ada apa aktiviti, tidak ada pembarisan, tidak ada apa pun, cuma mungkin simbolik yang akan dilaksanakan di peringkat negeri dan juga di peringkat negara yang telah dimaklumkan oleh Menteri Besar Malaysia, iaitu simbolik untuk hari kebangsaan. Jadi mudah-mudahan kita gunakan manfaat ini supaya kita duduk di rumah masing-masing. Jadi yang saya disarankan yang disebut oleh kerajaan ni, supaya kita duduk di rumah, jangan pergi ke mana-mana untuk kita buat kawalan di mana penyakit yang sedang merebak ni. Kita kawal. Jadi kita duduk di rumah. Pertama sekali yang di rumah dekat kita ni. Jadi kita sama-sama jaga, insya-Allah. Mudah-mudahan sirah barakatillah, mudah-mudahan usaha kita diberkati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf banyak-banyak terkasar bahasa silap kata yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang lemah untuk kelemahan saya sendiri. Aku sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma barik lana razaqtani fahman wa bi'athinatil qalban fil alamin wa man shaddan nashkur ya hayy ya qayyum ya zal jalali ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.